Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 128 hingga ayat 129 dari surah Al-An'am, surah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma shalli. إن ربك حكيم عليم. Ayat 128. Dan ingatlah akan hari yang akan dia dihimpunkan mereka sekalian. Wahai sekalian golongan jin, sesungguhnya kamu telah mendapat banyak hasil dari manusia. Dan berkata pengikut-pengikut mereka dari kalangan manusia, wahai Tuhan kami, telah bersenang-senang setengah kami dengan yang setengah, dan telah sampai kami kepada ajal kami yang telah engkau tentukan bagi kami. Berfirman dia, nerakalah tempat kamu dalam keadaan kekal di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhan engkau adalah maha bijaksana lagi mengetahui. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Ayat 129. Dan demikianlah akan kami iringkan sebahagian orang-orang yang zalim itu dengan yang sebahagian lantaran apa yang telah mereka usahakan. Setelah didatangkan ancaman pada ayat yang telah lalu pada orang yang berbuat dosa dan dijanjikan selamat pada orang yang sudi menuruti jalan Allah yang lurus, bahawa mereka akan disampaikan kepada tujuan terakhir, yaitu Darussalam. Maka pada ayat ini diterangkan keadaan yang akan ditempuh terlebih dahulu sebelum menerima keputusan nasib, yaitu bahawa terlebih dahulu manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ingatlah akan hari yang akan dia himpunkan mereka sekalian. Pangkal ayat 128. Hari yang disuruh ingatlah itu ialah hari kiamat, yang disebut juga mahsyar, iaitu pengumpulan atau hari hisab, perhitungan. Pada waktu itu jin dan manusia sama dikumpulkan dan akan sama-sama menerima pemeriksaan dan perhitungan. Maka datanglah sabda ilahi waktu itu kepada golongan jin, wahai sekalian golongan jin, sesungguhnya
kamu telah mendapat banyak hasil dari manusia. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Kahf ayat 51, syaitan iblis adalah bangsa jin. Maka yang dimaksud dengan ayat ini dengan memanggil jin ialah syaitan iblis itu. Maka Allah mulai mendatangkan dakwa kepada mereka bahawa kamu sekalian telah mempergunakan kesempatan yang seluas-luasnya memperdaya manusia selama di dunia, dan telah sangat banyak manusia yang terpengaruh oleh kamu. Bahagian besar daripada kesesatan manusia itu berasal daripada perdayaan kamu. Dan berkata pengikut-pengikut dari kalangan manusia, wahai Tuhan kami, telah bersenang-senang setengah kami dengan yang setengah, dan telah sampai kami kepada ajal kami yang telah Kau tentukan kepada kami. Di ayat inilah ditunjukkan Allah kepada kita betapa jawapan manusia setelah mereka pula yang ditanya oleh Allah. Tadinya syaitan jinlah yang telah diperiksa, tetapi dalam ayat tidak dituliskan jawapan mereka. Kemudian ditanya pula manusia. Bunyi pertanyaan tidak dituliskan, tetapi kita dapat memahami dari susun bunyi ayat yang ringkas tetapi dapat difaham. Setelah mendapat pertanyaan inilah si manusia tadi, iaitu manusia yang di kala hidupnya telah menyerah diri menjadi pengikut syaitan, telah menjadikan syaitan menjadi walinya. Mereka menjawab pertanyaan itu dengan pengakuan atas kesalahan mereka. Bahawa memang tak kala hidup di dunia ini mereka telah memperturutkan segala pujuk rayu syaitan. Segala petunjuk jahat yang diberikan oleh syaitan telah mereka turuti, sehingga dapatlah mereka bersenang-senang dengan jalan yang dibukakan syaitan itu. Tetapi apa jadinya? Betapapun lamanya bersenang-senang menurutkan syaitan, akhirnya ajal yang ditentukan Allah datang juga. Cengkeraman maut tidak dapat dielakkan. Sekarang maut ataupun tidak mau datanglah masa kiamat dan mahsyar dan menerima pemeriksaan dari Allah. Ayat ini sangat besar mempengaruhi orang-orang yang telah terbenam jiwanya ke dalam suasana Al-Quran. Kerana ingat akan bunyi ayat ini, maka tidak mahu mereka rayuan dan pujukan syaitan-syaitan yang terdiri pada manusia dan jin agar kiamat kepada pendirian atau agar kianat kepada pendirian, lalu mereka tinggalkan rukun Allah, hilanglah iman kepadanya, lalu bersedia menukarkannya dengan jalan yang lain. Lantaran kianatnya kepada pendirian itu, dia pun mendapat kesenangan hidup, bakat yang tinggi-tinggi, kemuliaan dan kemegahan. Seakan-akan sebagai mana cerita rancak di Labuah memandang bahawa dunia ini telah dikuasainya dan apa yang dikendaki dan diingininya semua mudah tercapai. Orang yang mukmin memandang kesudahan daripada hidup yang seperti ini, bahawasanya kesenangan dan kemewahan dunia ini tidaklah akan lama dapat dirasai. Pangkat bisa jatuh sebelum selesai dirasakan, atau cerailah nyawa dengan badan senang diri tenggelam dalam kesenangan, atau terdapatlah kesenangan pada kulit padahal batin menderita, sebab kesenangan itu didapat dengan mengkhianat pendirian. Sebab itu orang mukmin bersedia menempuh hidup susah sengsara pada lahir, namun batinnya merasa tenteram dan puas, sebab selangkah pun dia tidak surut dari pendirian dan tidak bergeser tempat tegak. Dia telah arif terlebih dahulu bahawa perjuangan hidup merebut dunia ini tidak ubahnya dengan melayari lautan yang menempuh ombak, badai, taufan, limbuhu, dan yang kadang-kadang laut pun tenang. Atau sebagai keadaan di tepi pantai, ada masanya pasang naik, lalu terendam kaki tempat tegak, dan ada kalanya pasang turun, lalu lautan surut dan pasir pantai terbentang jauh. Manusia bisa terombang-ambing oleh pergantian musim, namun orang mukmin bertenang menghadapinya, sebab hakikat dari kebenaran sendiri akan tegak
dengan teguhnya, tidak dapat dikisarkan oleh perubahan angin. Tetapi orang memandang naik ketika pasang naik, kempis turun ketika pasang turun, guncanglah hatinya kerana perubahan zaman, dan akhir kelaknya dia pun hilang atau menjadi sarap hanyut yang tidak ada harganya lagi, atau jadi pucuk aru di lereng bukit, dibawa oleh angin ke mana condongnya. Inilah orang yang terseksa. Berfirman dia, nerakalah tempat kamu. Dalam keadaan kekal di dalamnya. Inilah jawapan Allah atas pengakuan mereka itu. Kerana meskipun mereka mengaku salah, namun pengakuan salah di waktu itu tidak ada perlunya lagi. Sebab yang akan mereka derita sekarang ini tidak lain daripada akibat mereka bersenang-senang mengambil kesempatan yang diberikan jin atau syaitan iblis di masa hidup di dunia. Mereka akan ditempatkan di neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhan engkau adalah maha bijaksana lagi mengetahui. Ujung ayat 128. Maka segala dosa yang diperbuat oleh manusia sampai manusia melanggar perintah-perintah Allah atau tidak mahu melaksanakannya, ialah kerana mereka telah menjadi pengikut jin atau syaitan iblis. Dosa-dosa yang besar yang menjadi puncak dosa yang tertinggi sehingga tidak dapat diampuni ialah dosa mempersekutukan yang lain dengan Allah. Maka mengiringlah dosa-dosa yang lain, baik dosa lahir atau dosa batin, yang kalau dikaji-kaji sampai mendalam, ternyata bahawa timbulnya dosa adalah kerana mulai tumbuh tunas syirik di dalam hati. Dengan sedar atau tidak, orang berbuat suatu dosa besar ialah kerana dia telah lebih mementingkan rayuan syaitan dan dorongan hawa nafsu, sehingga perintah dan larangan Allah tidak dipedulikannya lagi. Itulah syirik. Maka manusia yang demikian dimasukkanlah ke dalam neraka untuk kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Kerana di dalam menentukan berapa lama orang itu akan dikekalkan dalam neraka atau akan segera diampuni dan segera dimasukkan ke dalam syurga, semuanya itu adalah terpulang seluruhnya kepada Allah. Sebab dia maha bijaksana dan dia pun maha mengetahui. Diketahuinya dengan sedalam-dalamnya keadaan hambanya itu, tersebab apa dia sampai tersesat, sampai dapat menjadi pengikut jin, syaitan dan iblis. Ayat inilah salah satu ayat yang menjadi perbincangan ramai di antara ahli-ahli tafsir dan ulama-ulama yang besar-besar. Namun satu hal telah dapat disimpulkan daripada ayat ini, bahawasanya dalam hal menentukan kekal tidaknya seorang dalam neraka atau berapa lamanya dia akan diazab adalah urusan Allah seluruhnya dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya. Maka tersebutlah dalam suatu tafsir dari Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Ibnu Jar dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh, berkata Ibnu Abbas, ayat menunjukkan bahawa tidaklah pantas bagi seseorang pun akan turut memutuskan atas Allah terhadap makhluknya, tidak dalam soal memasukkan mereka ke dalam neraka. Kekalkah neraka itu? Ayat ini pun diperhubungkan pula dengan ayat 107 dan 108 dari surah Hud, yang di dalam kedua ayat itu dijelaskan bahawa orang yang celaka akan dimasukkan ke dalam neraka sampai menangis dan menjerit-jerit. Ayat 106, kekal mereka di dalam selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan engkau, kerana dia maha kuasa akan berbuat apa yang dia kehendaki. Dan orang yang berbahaya akan kekal pula dalam syurga selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan engkau, iaitu pemberian yang tidak putus-putus. Maka ketiga ayat ini, iaitu ayat surah Al-An'am ayat 126 dan ayat 107 dan 108 daripada surah Hud itu, menyebabkan timbulnya perbincangan
yang ramai di antara ulama-ulama, terutama kerana dia mengenai kurnia dan azab Allah. Menjadi perbincangan oleh kerana berpuluh ayat menerangkan akan adanya makhluk Allah yang akan kekal dalam neraka, tidak akan keluar-keluar lagi dari dalamnya. Sampai menjadi perbincangan pula apakah manusia-manusia yang akan dikekalkan dalam neraka semata-mata jiwanya itu hanya kejahatan belaka, tidak ada kebaikan sedikit juga, sehingga dia terus menerima azab, tidak sedikit juga akan ada ampun. Sampai juga menjadi perbincangan orang tentang orang-orang kafir, tidak menerima kepercayaan kepada Islam, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan tidak percaya pada Al-Quran, tetapi ada jasanya yang baik ketika hidupnya yang diakui oleh seluruh manusia. Apakah orang semacam ini akan kekal selama-lamanya dalam neraka? Padahal barangkali dia tidak memeluk agama Islam itu kerana dia belum mendengar keterangan yang nyata. Sampai dirembetkan orang kepada urusan takdir. Apakah kepentingan bagi Allah mentakdirkan seseorang dari bermula lahir ke dunia belum menerima keterangan sama sekali tentang keindahan Islam? Sebab itu selama hidup dia tidak masuk Islam. Tetapi di kala hidupnya itu dia banyak berbuat kebajikan. Tetapi oleh kerana dia tidak masuk Islam itu, dia wajib masuk neraka dan kekal selamanya di dalam neraka. Kekal selama-lamanya, tidak berujung sama sekali. Padahal berkali-kali pula disebut dalam Al-Quran bahawa Tuhan Allah itu mewajibkan kepada dirinya sendiri memberikan rahmat kepada hamba-Nya, bersifat Rahman dan Rahim. Dalam ketiga ayat ini bertemulah bahan-bahan penting untuk membuka fikiran kita. Yang terutama sekali ialah bahawa pada ketiga ayat bertemu sabda Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahan pemikiran yang kedua ialah ujung ayat 128 yang telah dibincangkan ini, iaitu bahawa Allah itu mempunyai sifat maha bijaksana dan mengetahui. Dan pada ayat 107 surah Hud dikatakan pula dalam bahawa Allah maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Diriwayatkan oleh Abu Nadrah yang diterimanya daripada sahabat Rasulullah SAW, iaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari, atau daripada Abu Sa'id Al-Khudri, atau daripada salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, bahawa ketika membicarakan ayat 107 surah Hud itu, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan engkau, sesungguhnya engkau, Tuhan engkau maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki, berkatalah Rasulullah SAW. Ayat ini telah memberikan keputusan atas Al-Quran. Amat banyak ayat menerangkan kekal dalam neraka itu. Maka dalam ayat 107 surah Hud ini diberi penjelasan apa maksud kekal itu. Apalagi ada pula riwayat yang disampaikan orang dari Umar bin Khattab bahawa beliau pernah berkata, meskipun telah menetap penghuni neraka itu bersempit-sempit laksana pasir di dalamnya, namun pada suatu hari mereka keluar juga dari dalamnya. Dan lebih tegas lagi perkataan Abi Hurairah, akan datang suatu hari tidak seorang juga lagi yang tinggal dalam neraka itu. Dan berkata pula Ibnu Mas'ud, akan datang zamannya pintu-pintu neraka itu ternganga lebar, yang dijelaskan maksudnya oleh Ibnu Jar. Artinya kerana tidak berorang seorang pun di dalamnya lagi sesudah mereka berdiam di dalamnya bersama-sama Al-Qabun. Dan berkata pula As-Subi, iaitu tabi'in, seorang tabi'in, Jahanam itu sangat cepat penuh dan sangat cepat runtuh. Lebih jauh menjadi perbincangan lagi perbandingan di antara ayat 107 dengan ayat 108 itu. Ayat 107 diujungi dengan sabda Tuhan bahawa dia berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Artinya maha kuasa Tuhan Allah mencabut orang yang aturan dihukum kekal di neraka itu, bab memindahkannya ke dalam syurga. Bahkan maha kuasa pula Allah menutup atau menghancurkan neraka itu sendiri,
sebab tugasnya sudah habis. Kalimat fa'alun adalah bererti sifat yang sudah sangat tinggi. Tidak siapa pun yang dapat menghalanginya. Meskipun neraka sekekal langit dan bumi, namun Allah Maha Kuasa berbuat apa yang Dia sukai. Sedangkan langit dan bumi itu pun Dia Maha Kuasa meruntuhkannya. Apatah lagi menutup neraka dan menghabiskannya selama-lama, atau memindahkan sekalian orang yang berdosa yang kekal di dalamnya itu ke dalam syurga setelah habis dibersihkan dosa-dosa mereka. Tetapi ujung dari ayat 108, iaitu tentang ahli syurga, lain pula. Di sana disebut pemberian yang tidak putus-putus. maka dari kerana memahamkan dan memandingkan kedua ayat ini, ahli tafsir yang besar Ibnu Jar mengambil kesimpulan bahawa nikmat kepada penghuni syurga tidaklah akan putus-putus, bahkan lebih lama daripada masa adanya langit dan bumi. Adapun pada ayat yang sebelumnya, tidaklah kita diberi ketegasan apakah azab ahli neraka itu berpanjangan ataupun dikurangi. Namun keduanya itu adalah jaiz, artinya boleh saja bagi Allah. Al-Muhakkik, iaitu penyelidik yang mendalam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hadil Arwah menyatakan pendapatnya sesudah mengaji soal ini panjang lebar dan membawakan dalil-dalil dari masing-masing pihak tentang kekal atau tidaknya manusia dalam neraka itu. Menurut kesimpulan beliau, neraka itu sendiri pun akhirnya akan ditutup. Orang akan masuk ke dalam neraka menurut kadar dosanya yang akan dibersihkan. Berapa lama masing-masing orang di dalamnya adalah seluruhnya pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kekal dalam neraka selama neraka itu masih ada, dan ada yang diam dalam neraka itu beberapa hukum. Satu hukum ialah selama 80 tahun. Maka ada orang yang akan berdiam di neraka itu beberapa kali 80 tahun, dan ada yang lainnya kurang dari itu. Kemudian neraka itu sendiri dihabiskan oleh Allah. Kerana menurut pendapat Ibnu Qayyim, sifat yang pokok dari Allah ialah rahmat, kasih dan sayang. Kalau Allah memberikan siksaan sekali-sekali, bukanlah dari sikap kebencian atau dendam. Bahkan kata beliau, Allah Ta'ala ini tidak berkepentingan buat menahan hambanya meringkuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan kata beliau pula, tidak ada manusia yang tidak ada kebaikan sama-sama sekali dalam jiwanya. Orang hanya dihukum dalam neraka menurut besar atau kecil dosanya. Dosa yang paling besar kekal dalam neraka selama neraka itu masih ada. Setelah itu, neraka ditutup sebab keperluannya tidak ada lagi, kerana makhluk sudah dibersihkan daripada daki dosanya, dan yang selebihnya diberi ampun oleh Allah, sebab Allah itu mempunyai sifat afuwun, pemberi maaf. Syekh Rashid Rida mengarang tafsir Al-Manar, menyalin seluruh pembahasan Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah ini di dalam tafsir beliau juz ke-8, dan menambah keterangan lagi bahawa banyak di antara ahli-ahli tafsir dan ulama-ulama ahli mengarangkan kitab-kitab tentang aqaid telah mengisyarahkan uraian yang penting dari Ibnu Qayyim ini. Lalu kata Syekh Rashid Rida, kita salin keterangan beliau ini meskipun panjang, kerana di dalamnya tersimpan beberapa kenyataan penting, dan kerana suatu soal lain yang lebih mustahak pula, iaitu kerana kita tahu bahawa dalam segala golongan agama ada suatu kepercayaan bahawa pemeluk agama yang akan selamat hanyalah pemeluk agama mereka saja, dan segala pemeluk agama lain itu akan celaka dan akan diseksa dengan seksaan yang kekal, abadi, tidak terhenti-henti, selama-lamanya, beribu-ribu tahun, berakhab, dan hukum yang bertambah lama, bertambah hebat azab seksaan itu. Orang Muslim sendiri pun mempunyai kepercayaan yang demikian secara taklid. Padahal mereka pula yang mengatakan bahawa Allah itu Arhamur Rahimin, lebih pengasih dari sekalian orang yang pengasih.
Bahkan dikata pula bahawa kasih ibu pada anaknya hanyalah sejemput pasir kecil saja daripada kasih rahmat ilahi kepada hambanya. Oleh sebab itu, pembahasan ini patutlah menjadi perhatian bagi menghilangkan syubhat, iaitu keraguan jiwa, agar supaya orang kembali kepada agama Allah, tunduk pada perintah dan larangan, mengharapkan rahmahnya dan takut akan ikabnya yang tidak diketahui betapa kadarnya. Dan supaya kita jangan terlalu lama tenggelam dalam perselisihan ulama tentang kekal atau tidak kekalnya mereka itu, mari kita kembali ke dalam maksud yang terkandung dalam ayat menurut ukuran berfikir tentang kekuasaan mutlak dari Tuhan Allah. Artinya, meskipun Tuhan telah memutuskan si Anu akan sekian ratus tahun dalam neraka, namun Tuhan Maha Kuasa buat mengurangi hukuman itu, lalu memindahkan mereka ke dalam syurga. Sebab kasih sayang atau sifat rahmat adalah sifat yang telah diwajibkan sendiri oleh Tuhan Allah atas dirinya. Bahkan neraka itu sendiri adalah dia makhluk yang dijadikan Allah. Kalau Allah Ta'ala Maha Kuasa menciptakannya, nescaya Tuhan Allah pun Maha Kuasa menutup atau menghabiskannya. Mungkin orang yang imannya masih kabur tersenyum mendengarkan hal ini, lalu lebih lancang berbuat dosa, kerana akhirnya mereka pun akan dihapuskan juga. Tetapi orang yang mukmin tidaklah berfikir demikian. Mereka takut akan kemurkaan Allah, walaupun dia akan disiksa dalam neraka hanya 1 minit saja, sebab memegang kawat yang mengalirkan strom elektrik 1 detik lalu membawa bahaya kematian. Betapa lagi seksaan 1 minit yang distrum oleh seksaan Allah. Ketiga ayat ini, iaitu ayat 128 surah Al-An'am dan ayat 107 dan 108 surah Hud, telah membuka hati kita buat berfikir. Dan selalulah kita mengharapkan kurnia ilahi agar hati kita dibukakan, dijauhkan hendaknya kita dari seksa, dan janganlah sampai kita terbenam lama dalam neraka. Usahakan kekal sampai neraka habis, sedangkan tersinggung bara panas di dunia ini saja sudah tak terderita lagi sakitnya. Betapa lagi kalau masuk neraka walaupun hanya 1 minit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, tidak ada tempat berlindung daripada murkamu, melainkan kepada Engkau juga akan kembali. Dan demikianlah akan kami iringkan sebahagian orang-orang yang zalim itu dengan sebahagian lantaran apa yang telah mereka usahakan. Ayat 129. Sebagaimana pada ayat yang di atas tadi telah diterangkan bahawa sebahagian manusia itu telah menjadi pengikut jin, berwilayah kepada jin dan syaitan. Maka dalam ayat ini diterangkan bahawa manusia itu akan digolongkan kepada golongan mana yang diturutinya. Cara sekarang, golongan mana yang disipatinya. Orang beriman tentu mencari golongan kepada sesama beriman. Orang kafir mencari golongan sesama kafir. Orang yang diperdayakan iblis menuruti langkah iblis. Maka orang yang telah meletakkan perwilayatan kepada orang yang zalim, nescaya orang yang zalim itu pula lah yang akan mereka turuti sampai ke tempat siksaan Allah. Dan Allah dan orang mendapat siksaan dan azab tidak lain hanyalah kerana pilihan mereka sendiri. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, kerana yang sejenis tentu mengabung kepada yang sejenisnya pula, ruh-ruh yang keji mencari yang sama kejinya. Demikian pula ruh-ruh yang suci nescaya mencari dan bergabung dengan yang sama suci. Tiap-tiap sesuatu mementingkan mana yang sealiran untuk tolong menyokong menolong, bantu membantu dan kuat menguatkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Allah.